Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel CJJFX, channel yang buat analisa untuk Forex. Apa kabar semua? Saya harap anda semua berada dalam keadaan yang baik. Jadi hari ini saya ingin membuat sedikit tutorial tentang kenapa saya menggunakan daily sebagai kita punya hala tuju untuk trade pada hari tersebut. Jadi ini merupakan video tutorial. Bagi mereka yang hendak mempelajarinya, sila lihat video ini sehingga habis. Sebab insyaAllah mungkin ada beberapa perkara yang mungkin anda boleh pelajari daripada video ini. Jadi sebelum kita meneruskan kita punya video, jangan lupa untuk menekan butang subscribe bagi mereka yang belum subscribe, dan bagi mereka yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Jadi saya menggunakan broker Aksim. Bagi mereka yang berminat untuk menggunakan broker Aksim, boleh register menggunakan link pada ruangan video. Okey, baik. Jadi kita akan teruskan kepada sesi tutorial kita tentang mengapa saya menggunakan daily sebagai hala tuju untuk mencari entry pada setiap hari lah. Okey, baik. Jadi seperti anda tahu, CS daily ni merupakan CS yang di mana CS sebatang untuk hari tersebut. Jadi dengan melihat CS daily, kita boleh mengetahui apa yang berlaku sepanjang hari dalam tempoh transaksi sepanjang hari selama satu hari ataupun dalam 24 jam. Jadi kita boleh dapat melihat dalam satu hari itu apa yang berlaku, sama ada seller yang menguasai pasaran ataupun buyer yang menguasai pasaran pada hari tersebut. Baik. Jadi perkara ini boleh kita simpulkan bahawa sekiranya CS itu close sebagai bearish, maka kita dapati bahawa seller menguasai pasaran pada hari tersebut. Dan sekiranya dia close sebagai bullish, maka buyer yang menguasai pasaran pada hari tersebut. Okey. Seperti yang anda mengetahui juga, di dalam satu hari itu terdapat pelbagai news yang berlaku pada hari tersebut. Jadi dengan melihat kepada candle daily, kita telah mengcover dengan apa kesan yang telah berlaku kepada market pada hari tersebut berdasarkan faktor-faktor news sekali. Maksudnya dalam satu hari itu ada news, dan news itu telah menyebabkan harga bergerak. Mungkin seller membuat keputusan untuk menguasai pasaran ataupun buyer yang menguasai pasaran. Maksudnya kita cover sekali kesan fundamental pada hari tersebut. Dengan faktor sebegini, maka kita menjadi lebih yakin bahawa daripada sentimen-sentimen market yang telah berlaku hari itu, kita entry dan kita follow apa yang telah decide, dibuat keputusan oleh trader-trader seluruh dunia pada hari tersebut. Kita ikut, kononnya kita ikut jerung lah, kira konsep kita ikut entry jerung lah, macam tu lah. Okey. Itu kebaikannya kalau kita menggunakan daily sebagai hala tuju. Sambil itu anda juga mengetahui bahawa dalam sebatang candle daily terdapat 6 batang CSH4, dan kita juga mempelajari tentang structure market di mana high low, low high. Kalau dia membuat higher high, maksudnya dia membuat gerakan uptrend. Kalau dia meneruskan perjalanan turun membuat lower low, maka itu merupakan downtrend. Makanya kita telah cover juga dengan sebatang daily. Kita mengetahui bahawa apakah struktur market pada hari tersebut. Jadi dengan maklumlah kita ni nak trade follow trend lebih baik kan. Jadi dengan menggunakan daily, begitu mudah untuk kita mengetahui
struktur market pada hari itu. Dengan sebatang daily saja kita dah tahu. Tak perlu nak berbatang-batang nak tengok TF kecil lah, TF kecil, TF H4, H1, H3, H2, M30 lah apa semua. Dengan daily saja kita boleh melihat bahawa apa struktur market yang sedang berlaku, dengan melihat daily. Sebab itulah saya menggunakan daily sebagai hala tuju. Namun begitu, semestinya dia ada kelemahan dan kekurangannya masing-masing. Cuma ini merupakan panduan sahaja kepada anda. Sekiranya ia bermanfaat kepada anda dan anda selesa menggunakannya, sila gunakan. Okey. Baik. Jadi kita juga boleh melihat daripada segi pembuktian kebaikan kalau kita menggunakan daily sebagai hala tuju. Sekiranya anda melihat kepada chart buat masa ini, saya ambil contoh kepada chart gold lah ya. Okey, baik. Jadi kita nak dapatkan kira macam lebih keyakinan betapa bagusnya kalau kita menggunakan daily sebagai penentuan hala tuju kita pada hari tersebut. Saya bagi contoh pembuktian. Okey, supaya kita menjadi lebih yakin. Sebagai contohlah, kita ambil daripada, kita lihat apa yang telah berlaku kepada market selama ini. Kita nak cuba gunakan strategi ini untuk masa-masa yang akan datang. Adakah ia bagus ataupun tidak bagus. Okey. Jadi kita ambil contoh daripada bahagian atas inilah. Kita ambil daripada sinilah. Kita kaji daripada sini sampai ke bawah. Okey. Kita tengok sama-sama. Sekiranya kita follow daily punya CS untuk gerakan pada hari keesokannya, adakah kita lebih kepada profit ataupun lebih kepada loss? Mestinya kita akan ada loss, mestinya kita akan ada profit macam biasa. Macam biasa. Tak semuanya kita akan entry semuanya profit. Okey, baik. Jadi kalau kita lihat dekat sini sebagai contoh, CS bullish panjang yang kat sini. CS bullish panjang kat sini. Okey, jadi kalau kita melihat bullish dekat sini, okey, kat sini. Semestinya kita mula kat sini lah. Kalau kita mula kat bawah ni, dah tentunya saya akan cakap, oh ini profit buy. Okey, esoknya kita buy lagi. Kita target buy lagi. Profit. Berapa banyak dah profit kat sini. Okey, ini pun bolehlah kita katakan kalau kita ikut SOP yang saya beritahu. Kalau daily close bull, kita target buy. Kat sini kalau anda mula kat sini, buy, asyik buy je. Kan ke profit kan? Jadi tak adalah, cuma kita kena balance, kena ada loss juga, kena ada profit juga. Okey, jadi kita mulakan daripada sini. Okey, sebagai contoh anda lihat sini dia close sebagai bullish. Jadi esoknya anda target untuk buy. Sekali buy dia turun lagi. Okey, anda boleh melihat sekarang ini price turun dan daily close sebagai bearish. Jadi entry anda kat sini mungkin anda akan loss. Tapi kat sini boleh juga kita pelajari bahawa kalau kita tengok daily dekat sini, dia ada low high. Okey, struktur dia memang nak naik sebenarnya, tetapi ianya tidak berlaku kerana dia dapat melepasi low dia. Okey, dapat melepasi yang paling low pada hari tersebut. Maka itu menunjukkan struktur telah berubah. Struktur telah berubah. Itu yang boleh kita pelajari daripada benda ini. Struktur telah berubah. Jadi kita pun loss lah kat sini, tak apa. Jadi keesokan harinya kita target untuk sell. Tapi dekat sini bila kita nak sell, nampak gayanya CS close sebagai bullish. Jadi ini petanda bahawa dia hendak naik. Jadi keesokan harinya kita nak buy. Jadi kita buy, kantoi lagi. Nampak tak bagaimana tak semestinya kalau kita guna teknik ni kita akan sentiasa profit. Ada kalanya kita akan loss. Tapi kita usaha dan kita tengok juga, kita mempelajari apakah sifat-sifat yang menyebabkan dia boleh meneruskan perjalanan mengikut daily ataupun
tidak. Okey, sebagai contoh kat sini tadi, dia tidak meneruskan perjalanan. Disebabkan apa? Sebab dia dapat breakout dia punya low pada hari tersebut. Itu juga berlaku kepada perkara ini. Okey. Jadi ini kita target sell dan kita lihat dia dapat melepasi low. Kalau tengok kat sini shadow low, paling low dia dekat sini. Dan dia dapat melepasi, cuma dia close sebagai bullish. Tapi dia dapat melepasi. Dan dia tidak dapat melepasi high dia. Jadi apa maksud dia tu? Maksud dia buyer ini tidaklah berapa nak kuat sangat. Ada kemungkinan kita boleh buat keputusan pada hari ini, kita akan terus lagi cuba untuk sell. Kerana apa? Dia tidak dapat melepasi high ini. Dan hari berikutnya pun dia tidak dapat melepasi high dia. Ini high dia. Kalau dia nak sambung perjalanan, dia mestilah melepasi high dia. Tapi dia tidak dapat melepasi high dia. Jadi apa yang boleh kita pelajari kat sini? Kemungkinan kita boleh cuba untuk terus sell dan sell. Macam contoh kat sini dia close sebagai bearish. Kalau ini tak apalah, close sebagai bearish, maka kita target sell. Maka ini betul. Ini pun sama, dia close sebagai bearish dan kita target sell, kita profit. Yang ini tak ada masalah. Cumanya apa yang boleh kita pelajari kat sini, ada kemungkinan kita tengok apa yang berlaku kat situ. Adakah dia break dia punya low ataupun dia break dia punya high, untuk kita membuat keputusan yang lebih baik. Okey, ada kemungkinan perkara itu mungkin kita boleh tambahkan lagi dalam kita punya strategi. Sebab dia membentuk structure market. Sebab kita nak trade dengan follow trend, dengan follow trend. Jadi itulah kebaikan kalau kita menggunakan daily sebagai kita punya hala tuju untuk kita entry. Daily ni sebagai hala tuju sahaja. Daily ni sebagai hala tuju sahaja. Untuk kita entry yang lebih baik, semestinya kita akan menggunakan TF yang lebih kecil untuk mendapat entry yang lebih baik. Saya cadangkan gunakan entry pada TF H1 ataupun H4. Begitulah supaya kita dapat pip yang lebih baik. Okey, baik. Jadi saya rasa itu saja untuk video tutorial pada hari ini. Tentang bagaimana menggunakan TF Daily sebagai hala tuju. Saya doakan video ini bermanfaat buat anda semua. Saya doakan anda semua berjaya di dunia dan di akhirat. Okey. Saya harap ilmu ini dapat sedikit sebanyak membantu anda membuat keputusan yang lebih baik. Okey, saya pun belajar juga, tengok macam mana mungkin benda ini boleh dijadikan kita punya rujukan untuk entry yang akan datang. Sebagai contoh, mungkin kita dah boleh buat keputusan untuk entry pada hari Isnin ini, iaitu pada hari esok. Kita tengok daily macam mana. Okey, kita buat analisa berdasarkan daily yang telah berlaku 2 hari. Kalau anda tengok, CS Bull telah pun terbentuk dan CS Bear telah terbentuk. Tetapi CS Bearish ini belum lagi dapat melepasi dia punya low kat bawah ini. Jadi ada kemungkinan besar dia belum lagi hendak turun. Kat sini pun dia tidak dapat melepasi shadow paling bawah kat sini. Jadi rujukan kita untuk hari Isnin ini adalah kawasan inilah yang paling low ini. Sekiranya price dapat melepasi kawasan bawah ini, maknanya dia akan menyambung perjalanan turun dia. Jadi buat masa ini, kat sini kita ada high sebelum itu, dia dapat melepasi high dia. Jadi ini merupakan petanda untuk dia naik lagi tinggi. Adapun begitu, seperti kita punya SOP, kalau bearish kita nak target sell. Kita nak target sell ni. Kita nak target sell.
Tapi syarat untuk kita berjaya dalam profit untuk hari Isnin ni adalah dia membuat lower low. Kalau kita sell dan dia turun melepasi kawasan shadow ini, makanya memang sah lah. Memang sah dia hendak turun lagi. Sekiranya tidak, makanya dia akan naik. Begitulah. Itu yang kita dapat belajar daripada video yang sepanjang video kita tadi. Jadi saya harap video ini memberi manfaat kepada anda semua. Jangan lupa untuk menekan butang subscribe bagi mereka yang belum subscribe, sekiranya video ini bermanfaat buat anda. Okey. Jadi saya rasa itu saja daripada saya, si Jaja FX. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.